Demikianlah. Macam kita nak faham lembut, kita kena reti kasar. Kasar tu apa dia? Nak faham lembut. Nak faham panas, kena faham sejuk. Dia kena adu begitu. Lepas tu Allah sebut waja'alnakum azwaja. Kami menjadikan kamu berpasangan. Kata ulama, berpasangan ni ialah selalu kita mula fahamnya, kami ciptakan berpasangan ni maknanya lelaki perempuan. Tapi ulama muhaqqiqin daripada ulama tafsir, bukan berpasangan tu ada maknanya ada pasangan lelaki perempuan. Azwaj ni maknanya ada, mana aku cipta kamu, bila aku cipta di kerah ada lembut. Tinggi ada rendah. Itu mana azwaj. Huduh cantik, cantik huduh. Gemuk kuih. Itu makna dia ada gulawan, dia panggil. Aku cipta kamu azwaj. Itu setengah ulama taksir begitu. Kecil besar, lembut kerah. Itu makna demikianlah dua saudara umpamanya. Demikianlah seperti mana kita adukan bapa dengan anak, anak dengan bapa, dua saudara umpamanya. Dua saudara mana? Adik dengan abang. Kita nak kata adik, nak kata adik mesti kena ada abang. Saya adik. Mana abang kamu? Abang belum ada, itu bukan adik. Dia tak punya adik. Cuma kita sebut adik tu, itu nama panggilan manja. Dialah anak bongsu, tak ada apa-apa, tidak ada abang, tidak ada adik, dia panggil adik. Itu anak manja. Betul-betul adik ni kena ada abang, kena ada kakak. Saya kakak. Mana adik? Adik tak ada lagi. Tak boleh. Itu maknanya sama-sama dua saudara. Tu. Dua saudara umpamanya, adik dengan abang, itu dua saudara. Pendeknya, ringkasnya, keadaan seorang itu anak atau bapa atau saudara, abang ke adik ataupun kakak umpamanya, ialah pekerjaan yang hasil ia dengan sebab adu. Kita nak kata anak, nak kata bapa, nak kata kakak, pekerjaan yang hasil ia dengan sebab adu dan ukur dan tanding, banding, pergi mari dua pihak, pergi datang dua pihak. Tengok adik, tengok abang, ni adik. Tengok ayah, ni anak, ni ayah. Mak kita hukumlah ini bapa, ini ayah, ini anak. Itu mana pergi mari dua pihak. Dia panggil, Arab panggil nisbah. Takarrarat. Nisbatun takarrarat. Nisbah yang berulang-ulang. Al-nisbah al-mutakarrirah. Wal nisbatul munkarratul idafah. Nisbah yang berulang-ulang, itulah dipanggil idafah. Pergi mari dua pihak, bersalahan lainlah semata-mata nisbah. Nisbah ni kita adu dan pelaga, semata-mata nisbah, maka memadai dengan satu pihak sahaja. Di idafah lain, nisbah lain. Idafah dia kena pimai. Nisbah mutakarrirah, berulang-ulang. Tengok bapa, tengok anak, tengok anak, tengok bapa, kita dapat hukum. Nak kata suami, tengok isteri. Nak kata isteri, tengok suami, baru kita hukum. Ni suami, ni isteri. Ni isteri, ni suami. Nisbah ni dia sebelah je. Nisbah ni macam bapa saja, ataupun anak saja, tanpa mutakarrirah. Itu dia panggil nisbah. Ini beza di antara nisbah dengan idafah. Itu ya, dia nak beritahu itu. Bersalahan semata-mata nisbah, maka memadai dengan satu pihak sahaja. Memadai dengan satu pihak sahaja. Sebelah saja. Mana?
Seperti kita adukan, kita nisbahkan satu tempat kepada satu benda. Cukuplah. Kita adukan, kita nisbahkan satu tempat kepada satu benda. Cukup. Dia tak ada guru lawan dia. Macam bapak, guru dia anak. Ni kita nisbah satu tempat kepada satu benda. Dua ni dia bukan guru, dia bukan lawan. Kita hanya nisbah kepada sesuatu yang tidak ada hubung kait dengan dia. Itu dia panggil nisbah. Dan adalah idhafah yang tersebut ini, idhafah yang tadi ni, pekerjaan yang hasil dengan sebab adu dan ukur dan tanding pergi mari dua pihak, dia panggil adalah idhafah yang tersebut ini dikatakan hakiki. Dia panggil idhafah hakiki. Tu. Dan ada juga dipakai akan idhafah atas perkara yang diadukan dia. Seperti perkara yang diadu ni, tubuh bapak tu. Bukan ditengok pergi datang, tengok ni anak ni bapak, oh kamu bapak. Itu dia panggil idhafah yang sebenar. Kita nak hukum dia bapak bila kita tengok anak dulu. Tengok sini ni, oh ni anak kamu. Oh kamu bapak dia. Baru kita hukum ni bapak ni anak. Maknanya kita tengok di ubuah dan bunuah. Kita tak tengok di ab itu. Kita tak tengok di zat bapa. Kita tengok di ubuah. Jadi bila kita memandang di ubuah dan bunuah, itu dia panggil idhafah. Tapi kalau kita memandang di ab saja, bapa saja, ini yang tadi dia panggil idhafah hakiki. Dan ada juga dipakai akan idhafah atas perkara yang diadukan dia. Perkara yang dinisbah mana? Seperti zat bapa umpamanya. Mana kita ambil zat bapa, pelaga dekat ubuah. Itu dia panggil idhafah juga, tapi bukan hakiki. Hak tadi kita ambil ubuah, letak di bapa. Makna nak panggil ubuah, kena ada bunuah, kena ada anak. Pergi datang nisbah dua ni, dia panggil idhafah hakiki. Semata-mata kita memandang kepada tubuh bapa dan tubuh anak tanpa kita nisbahkan dua tadi mutakarrirah, dia panggil idhafah juga. Tapi ghairu hakiki. Itu dia kata, dan ada juga dipakai akan idhafah atas perkara yang diadukan, benda yang kita nisbah. Benda yang kita nisbah sebenarnya bapa. Itu seperti zat bapa umpamanya ni mana? Zat anak tu sendiri, zat suami, zat ni tubuh je lah. Zat isteri. Kita tak pandang di zaujiyah, kita tak lihat di situ. Habis di situ. Dan ada juga dipakai akan idhafah atas perhimpunan dua perkara yang tersebut. Dia melihat, bukan melihat di ubuah. Di ubuah dinisbahkan kepada ab, atau bunuah dinisbah kepada ibnun. Ataupun ab saja atau ibnun saja. Pendapat yang ketiga ni dua-dua sekali. Dilihat di ubuah dan bunuah, maka itu dipanggil idhafah. Ini pendapat yang ketiga. Ada juga ada juga dipakai akan idhafah itu, nama idhafah atas perhimpunan dua perkara yang tersebut. Berhimpun. Berhimpun sekali dua-dua tadi. Bukan tengok bapa kemudian tengok anak tengok bapa. Idhafah tu ibarat daripada berhimpun kedua-duanya sekali. Tu majmu' dia panggil. Majmu'ul amrain. Majmu' al-amrain. Dilihat dua-dua sekali.
Ini dia panggil idhafah masyhurah. Atau dia panggil mudhafun masyhuriyun. Mudhaf yang masyhur. Bila kita tengok dua-dua sekali. Jadi atas pendapat Syekh ni, kalau Arab kan, dalam syarah Mawaqih dia ada sebut idhafah ni idhafah hakiki al-amru an-nisbi, perkara yang nisbah, al-arid yang datang, yang melentang, kal-ubuah yang bersifat, yang datang di bapa. Dia panggil arid lah. Bapa tu ma'rud. Satu perkara nisbah yang datang. Seperti ubuah. Ubuah tu dia datang. Dia datang kepada apabila kita lihat tu ada anak. Maka dia panggil ubuah. Ini dipanggil idhafah hakiki. Dia ada sebut satu lagi, dia kata benda yang aradat lahu idhafah. Perkara yang idhafah tu datang dekat dia. Tadi nisbah tu datang. Ini idhafah tu datang. Seperti mana kita tengok di zat bapa. Kita tak tengok di nisbah yang arid. Bahkan kita tengok di ma'rud dipanggil. Kalau bapa tu dia panggil tu dia panggil ma'rud, ubuah dia panggil arid. Inilah. Arid ni sifat yang datang. Sifat yang datang. Jadi idhafat hakiki kita tengok di arid, kita tengok di ubuah. Itu idhafat hakiki. Satu lagi dia panggil idhafat juga, kita memandang kepada memandang kepada ma'rud dipanggil. Pendapat ketiga, pandang di arid dan ma'rud. Perhimpunan arid dan ma'rud, itulah dia panggil idhafah. Tu nampak boleh mudah sikit. Maknanya kalau kita memandang kepada arid, al-amru an-nisbi al-arid, perkara nisbah yang datang. Seperti ubuah. Sebelum kita lihat anak, kita tak dipanggil ubuah. Karim tu, kalau sebelum kita memandang anaknya, kita tak boleh panggil dia tu Tapi bila dia kata ni anak saya, kita faham dah. Datang sifat ubuah dekat dia. Jadi bila kita lihat al-amru an-nisbi al-arid, perkara nisbah yang datang, yang melentang ke atas diri Karim, maka kita panggillah pada masa tu, bila sebut ini anak dia panggillah ubuah. Jadi kaunuhu, ubuah ni kaunuhu aban di syakhsin. Kalau kata Karim tu bapa, anaknya Mahmud, jadi Karim tu dia panggil apa? Ubuah. Apa mana? Kaunuhu aban li Karim. Tu dia bapa bagi si Karim. Kalau kata anak dia tu Mahmud, bila kita anak dia kata ini bapa saya, pada masa tu datanglah al-arid, sifat yang timbullah satu sifat yang kita faham, mana bunuwah. Apa mana? Kaunu Mahmud ibnan li Karim. Mana Mahmud tu anak bagi Karim. Jadi tengok di sifat yang datang, tengok di arid, itu idhafah hakiki. Ada yang melihat di ma'rud, tengok di Karim tu sendiri dan di Mahmud tu sendiri. Bukan lihat di bunuwah dan ubuwah. Ada ulama kata dua-dua sekali. Payah sikit ni. Dua-dua sekali himpun, arid dan ma'rud. Tengok di dua baru dia baik idhafah. Bagi saya kalau sebut arid dengan ma'rud pun faham sikit daripada hak dia sebut ni. Itu saja. Nak panggil idhafah tu. Lepas tu Tuhan, kita nak idhafah apa dekat dia? Kita nak idhafah dia tak boleh. Dia kena pegang ni, wa huwa al-an kama alaikan. Kalau kita pegang ni, kita tak nak kata apa kat Tuhan. Atas, bawah, kiri, kanan, suami, isteri, anak, bapa, kita tak boleh kata kat dia. Kita nak kata dia bapa kepada siapa? Nak panggil Tuhan bunuwah, nak panggil Tuhan ni ubuwah. Sifat ubuwah tidak ada kepada Tuhan sebab tidak ada ibnun lahu. Tidak ada ibnun. Kita nak disebut ibnun kepada siapa? Baik, kalau kita kata Isa, wa huwa al-an kama alaikan. Dulu dia bapa bagi Isa tak? Tidak. Bila pula Isa jadi anak Tuhan? Kenapa Tuhan baru ada anak? Sebab tu itu juga ibnun.
Kita nak kata Tuhan tu ada sifat bunuh, tak boleh. Sebab apa? Tidak ada ab dekat dia. Dia tidak ada ab. Dan dia tidak ada Ibu dia tidak ada. Bila dia tidak ada ab, tidak ada maka tidak sabitlah sifat bunuh dekat dia. Tu dia kata lam yalid walam yulad. Aku tidak beranak, tidak ada. Aku tidak ada ibnun, walam yulad, aku tidak ada ab. Maka tidak ada di dekat aku sifat bunuh dan ubuah. Tidak ada sifat kebapakan dan tidak ada sifat keanakan. Itu terjemah pondok lah, bahasa moden saya tak tidak terjemah. Tu. Jadi kaunuhu aban di ahadin atau kaunuhu ibnan di ahadin, tidak ada kat dia. Kata ilmu makulat ni dia sakut kau. Kalau kita faham tak rapat. Tauhid kita ni rapat bila kita mengaji makulat, faham tak? Yang Tuhan, lepas tu Allah dia tolak tu. Kalau Tuhan ni dia tak betul, dia akan kata apa? Aku ada anak tapi aku tidak ada bapa. Tak apa orang dulu di sebelah gue ni. Orang dulu dia faham, orang tak ada anak ni kira orang tu koman. Habis tak ada anak ni kira habis. Jadi mesti kena ada anak. Jadi orang putih pun reka lah Tuhan mereka ada anak tapi Tuhan mereka tidak ada bapa. Tapi Allah ni dia bukan Tuhan yang bohong. Awal-awal dia salah. Dan ni tempat zaman moden teknologi ni dia panggil apa? Genetik dan sebagainya. Menyebabkan fakta ini boleh membatalkan agama yang mendakwa Tuhan mereka ada anak atau Tuhan mereka ada bapa tidak ada anak, atau Tuhan mereka ada anak tidak ada bapa. Lepas tu Allah ditolak dulu. Lepas tu kita tidak boleh sifatkan Tuhan idhafah dekat Tuhan, ubuwah bunuh dekat dia. Ukhuwah pun tidak ada. Ini kita kena faham. Dia tidak ada bapa, tidak ada. Tidak. Tuhan kami ada bapa, ada anak. Bapa tak ada. Jadi Tuhan haram. Ada anak. Bapa tak ada. Bapa mentua ni tak tanya lagi bapa mentua. Ni tanya pula kenapa cucu tak ada. Sebab tu benda ni walaupun kita belajar ni hak makhluk ni, tapi kita fahamlah hak di Tuhan. Ni kata man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan. Kita tahu hak makhluk, aurat dan jauhan ni, jadi kita tahulah Tuhan bukan macam ni. Itu saja. Ini. Jadi ada dua pendapat lah. Tiga pandangan. Dan adalah hak yang akhir tu, yang mana tengok di arif, tengok di ma'ruf. Mana tengok di Karim tu bapa ni, tengok di Karim dan tengok di ubuah kebapakan dia, sifat kebapakan dia. Tengok di dua-dua situ. Perhimpunan dua tu lah dipanggil idhafah. Ini dipanggil idhafah masyhur. Dia panggil idhafah masyhuriyah dia panggil. Hak yang atas idhafah hakikiyah. Habis. Dan adalah idhafah yang hakiki itu ada kala bersalah-salahan dua pihak. Bersalah-salahan ni tak sama. Arab panggil ikhtalafat. Tu. Tak sama martabat. Ada kala bersalah-salahan dua pihak. Mana? Seperti bapa dengan anak. Dia panggil ikhtilaf baik fil janibain. Kenapa bersalahan dua pihak? Martabat tak sama. Bapa dengan anak tak sama. Sebab apa? Al-ubuwah a'la martabatan. Lebih tinggi martabat. Wa aqdam zamanan. Lebih dulu nisbah zaman fil bunuwah. Al-ubuwah a'la martabatan. Bapa ni setinggi-tingginya paling tinggi martabat. Wa aqdamu zamanan. Lebih lama nisbah zaman bil bunuwah pada anak. Itu maknanya bersalah-salahan. Al-ubuwah a'la martabatan wa aqdamu zamanan bil bunuwah.
bapa lebih tinggi martabat daripada anak. Sebab tu anak kena hormat bapa. Dan lebih lama, lebih dahulu nisbah zaman wujudnya pada anak. Itu maknanya bersalah-salahan dua pihak, seperti bapa dengan anak. Dan ada kalanya idafah ini muafakat keduanya. Muafakat ni sama martabat. Sama martabat. Tak ada lebih hangku kurang hangku dah. Sama martabat. Mana? Seperti saudara. Saudara ni adik-beradik lah. Tu. Itu dia panggil ada kalanya muafakat keduanya. Muafakat ni sama, nisbah muwafaqah dia panggil. Maknanya sama pangkat. Makna apa sama pangkat? Sama-sama anak. Sama-sama jadi saudara. Kalau tanya hang saudara siapa? Aku saudara dia. Kalau dua beradik, Karim dengan Mahmud. Karim, Mahmud saudara saya. Mahmud pula kata, Karim saudara saya. Saudara. Nanti orang tanya pula, kan tu abang tu adik. Tak setengok di situlah di Syekh sebut nanti. Bersalahan adik dan kakak, perkara yang suku tu benda lain. Tu cerita lain adik dan kakak. Tapi kalau kira martabat sama. Bapa dengan anak ni memang martabat tak sama. Lepas tu kalau abang bergaduh dengan adik, tak payah dah haka. Kamu dah haka pun. Tapi kalau kita lawan bapa dah haka. Tapi bapa lawan kita tak ada haka. Kita lawan adik-beradik kita tak payah dah haka. Macam ni istilah dah haka tu. Dosa tu cerita lain. Berdosa macam kita lawan puak kita dah. Sama martabat. Abang lawan adik sama. Sama lagu mana? Sama kalau kita tanya Mahmud. Kalau Mahmud ni, Mahmud dan Karim ni anak Ahmad. Mahmud, kamu anak siapa? Anak Ahmad. Karim, anak Ahmad. Sama. Kalau mak nama apa? Aminah. Sama-sama anak mak Aminah. Itu maksud dia. Ada kalanya muafakat keduanya. Sama pangkat. Tak samanya pangkat bapa dengan anak, sehingga dalam bab fiqh pun bapa tak kena bunuh balas kalau dia bunuh anak dia. Dia tak kena hukum balas. Bunuh. Dia tidak dikenakan hukum bunuh kalau dia bunuh bapa dia. Tu. Baik. Tapi ada hukum lain lah. Dia kata kau nak bunuh dosa cerita lain. Seperti bapa dengan anak. Dan ada kalanya muafakat keduanya. Muafakat. Keduanya. Seperti saudara. Adik-adik. Sama-sama saudara. Mahmud saudara Karim, Karim saudara Mahmud. Mahmud anak Ahmad, Karim anak Ahmad. Mahmud anak Aminah, Karim anak Aminah. Sama-sama jadi saudara. Dia orang panggil. Cuma keluar dulu kemudian tu itu cerita lain. Lepas tu kata Syekh, adapun bersalahan adik dengan kakak itu tu perkara yang suku. Benda perkara yang suku ni perkara yang lain. Itu perbahasan lain, perbincangan lain. Bukan hak tu kita nak beritahunya. Adik dengan kakak tu, yalah ni adik, ni kakak, ni abang. Kita bukan tengok di situ. Kita tengok di martabat, derajat. Semua adik-adik. Kalau pak perintah anak dia, semua kena. Tu. Habis. Dan benda yang diadu itu, yang dinisbah itu, yang dipelaga itu, tidak disyaratkan ada keduanya sama sekali. Kita nak nisbah tu, kita nak adu, nak pelaga, kita nak pegu, tidak disyarat ada keduanya sama sekali. Dan terkadang ada salah satunya lama, kemudian baru ada pula yang satu lagi. Mana? Seperti bapa dengan anak. Bapa dengan anak, bapa dulu lama baru ada anak.
Takkan kahwin-kahwin hari ni esok dapat anak dah. Lama nak dapat anak. Tu. Dia mesti nak kena ada serentak. Tu. Tidak disyaratkan ada keduanya sama sekali. Dan terkadang ada salah satunya lama, kemudian baru ada pula yang satu lagi. Seperti bapa dengan anak. Dan seperti kakak dengan adik. Demikianlah dikiaskan. Tetapi kiaslah yang lain. Tetapi dengan ada salah satu itu, tapi dipanggil idhafah tidak masa tu. Disebut juga masa tu tak panggil idhafah lah. Cuma kita nak kata bapa nak panggil anak saya saja begitu boleh. Kalau dia kahwin, nanti nak jadi bapa lah no. Tak ada apa-apa, tapi tak panggil idhafah di masa tu. Kalau dia bertunang tu, kamu ni bakal suami orang, boleh nak sebut suami. Tak nanti kalau tak, kamu ni bakal bapa. Bila kata dah mengandung, isteri mengandung, saya bakal jadi bapa. Dia sebut bapa ni sebab bapa dekat dia boleh. Tetapi dengan ada salah satu itu tidak hasil idhafah, tak panggil idhafah lagi. Dia tak panggil makulah idhafah lagi. Maka apabila ada pula satu lagi, maka hasillah idhafah. Masa tu barulah jadi idhafah. Bila ada salah satu, bila ada timbullah bapa, disebut bapa, kemudian ada anak, maka barulah dipanggil dengan idhafah. Baru dipanggil dengan idhafah. Itu. Dan makulatul idhafah ni, dia bukan hanya, maknanya dia terkena kepada sekalian. Dia terkena kepada sekalian Arab yang 9. Dia kena pada Arab yang 9. Macam bapa dengan anak tu dia panggil makulatul jauhar. Dia panggil jauhar. Bapa dengan anak tu dia panggil makulatul jauhar. Dia bukan kena dekat Arab. Makulatul kam, kecil dan besar. Kecil dan besar tu kam. Dia kena kepada makulatul kaif, panas dan sejuk. Dia kena kepada makulatul aina, tinggi dan rendah, atas dan bawah. Dan dia kena kepada makulatul mata, baru dan lama, dulu dan kemudian. Itu nanti akan datang. Sebab di situ ada sikit perbahasan yang perlu dibahas. Kita terpaksa berhenti kat situ lah. Berarti maka hasillah idhafah. Hendaklah kita ketahui bahawasanya idhafah ini adalah ia pada sekalian bagi Arab dan pada jauhar. Dia berlaku pada semua Arab yang 9 dan dan juga di jauhar. Jadi himpun semua tu dia panggil 10. Tu dia panggil makulatu al-asyara. Berarti zakat tu, maka hasilnya idhafah hendaklah kita ketahui bahawasanya idhafah ini adalah ia pada sekalian bagi Arab dan pada jauhar. Jadi sekadar itu dulu. Mudah-mudahan apa kita belajar sikit ini, kita boleh faham pada kita. Jumpa menjumpa berita dan kita sama-sama amal disampaikan dalam kita insya-Allah, dan kita akan